Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghammah wa hadana ila siratillahi al-aziz al-hamid. Qala Allah ta'ala: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan kasih sayang. Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Memberi, Tuhan yang Maha Melihat dan Mendengar. Dia memilih kita untuk duduk dalam majlis orang-orang yang baik. Kerana kita ni kena tiru orang-orang yang baik. Barang siapa yang meniru sesuatu kaum, antashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Walaupun hadis ini dibincangkan oleh ulama, barang siapa yang meniru sesuatu kaum, dia akan bersama dengan kaum itu. Sesungguhnya kita juga akan berdiri bersama dengan orang-orang yang kita sukai. Hari akhirat kita akan bertemu dengan Allah dalam kelompok, ada geng dia. Berjumpa Allah seorang-seorang. Allah sebut walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sesungguhnya kamu akan bertemu dengan kami dalam keadaan bersendirian. Kita jumpa Allah seorang-seorang. Kama khalaqnakum awwala marrah. Seperti mana kita keluar daripada perut ibu ayah dulu, seorang-seorang. Seorang-seorang. Tetapi bila Allah nak menyebut dibangkitkan, nak berkumpul, yahsyurun nas yaumal qiyamah, di padang mahsyar, yahsyuru iaitu kumpul, yaumal qiyamah, waktu itu kita akan kumpul dalam keadaan semua orang sama di padang mahsyar. Hufah ini bermaksud orang datang dalam keadaan tidak berpakaian ataupun tidak memakai kasut. Kita akan datang dalam keadaan hufah. Hufah ini tak ada kasut. Menunjukkan kata semua orang sama dan tidak ada kedudukan yang kita bawa. Tak ada pangkat, tak ada nama, tak ada gelaran. Semua orang sama. Kemudian ada orang-orang yang diletakkan dalam kelompok-kelompok tertentu. Ini cerita bila dah habis. Dah mati, kita akan kumpul. Ada akan kelompok tertentu. Kita mengaji surah Al-Waqi'ah, Ashabul Yamin wa Ashabul Shimal. Ada kelompok yang belah kanan dan ada kelompok yang belah kiri. Maka dikatakan untuk ashabul yamin, ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathira la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Fi sidrin makhdud, dia duduk di dalam sidir ni orang Melayu panggil pokok bidara. Bidara saya pun tak tahu pokok dia macam mana. Kalau kita cerita Isra' Mi'raj, Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Nabi nampak pokok sidir sebesar daun dia sebesar telinga gajah. Buahnya sebesar tempayan. Dalam surah Waqi'ah dia kata fi sidrin makhdud wa talhim mamdud. Kita akan duduk dalam daun sidir. Nak cerita susah sebab syurga ini Allah cerita detail, tetapi kita nak gambarkan itu susah.
Duduk dalam daun. Tak tahu duduk macam mana. Sebab dalam syurga tak digunakan istilah jalasa, duduk. Tetapi dalam syurga digunakan istilah muttaki'ina fiha 'alal araik. Dia macam duduk orang-orang haja. Duduk bertenggekan, duduk. Haji-haji hajah dulu mai surau, datang surau kan. 3 anak tangga tu lompat terus pun boleh. Ada makin berumur ni, 1 anak tangga seminit. Kan? 1 anak tangga seminit. Tambah-tambah pula dia sakit sendi go out tu kan. Dia sakit go out tu lagilah lambat. Go. Orang tapi duduk dalam syurga muttaki'ina fiha 'alal araik. Duduk dia special, duduk dia tak macam duduk hari ni lah. Kan? Duduk kita duduk ni lengoh, sakit lengoh. Pasal dah tengok muka-muka pun nampak dah gaya ni belum start lagi nampak lengoh dah ni. Satgi dia main lengoh. Standard lah kita ngaji kadang-kadang lengoh kaki. Dalam syurga tidak ada lengoh. Dan kita akan dibangkitkan. Wa ashabus shimal, dan ada kelompok wa ashabus shimal, kelompok yang mana belah kiri. Belah kiri ini kelompok yang fi samumim wa hamim wa dhillim min yahmum. Dalam ayat-ayat yang panas, dalam tempat-tempat dia tak seronok, inilah untuk orang-orang shimal. Sebab bila bangkit dia ada geng. Jumpa Allah seorang-seorang bangkit ada geng. Jadi bila kita nak geng dengan geng baik, kita kena duduk tiru cara orang baik. Sebab Islam dia suruh tiru saja. Dia bukan tiru dalam periksa. Tiru ini maksudnya aminu kama amanan nas. Beriman kena tiru orang yang beriman macam ni. Imanlah kamu seperti mana aminu iman, kama seperti mana amanan nas, berimannya manusia itu. Kita kena tiru satu kelompok orang bincang siapa kelompok itu. Walaupun ulama tafsir sebut sahabat Nabi radhiyallahu an. Sebab tu kita balik rumah baca buku sahabat. Kan? Ada beli buku dah tentang sahabat? Ada tak? Sunyi ya surau ni tentang Zuhur ni. Tuan-tuan makan tak lagi ni? Ha? Yang kata masak ikan keli saya. Betul ke? Makan kat rumah kan makan kat sini? Makan kenduri. Tuan rumah tak datang lah. Tuan rumah tak datang. Patut tak jemput saya. Dia dekat sini, dekat sini lah. Jadi tak apa ke datang kuliah ni tak pergi kenduri ni? Oh dah pergi settle dah lah. Alhamdulillah. Kenyang-kenyang ni kan. Kena angin pula aircon sejuk kan. Kuyu ya. Baru bagi salam dah kuyu. Jadi tapi dia ada benda yang boleh orang semangat sikit. Bagi salam penutup orang bangun jaga. Saya batuk. Saya minta maaf lah kalau cakap-cakap saya batuk. Cakap-cakap batuk. Sampai sini juga alhamdulillah ajah. Sampai untuk kita buat kuliah Zuhur. Dulu mana kita dengar kuliah-kuliah Zuhur ni dulu. Sekarang ni alhamdulillah Allah bagi peluang untuk kita ada ilmu, tambah ilmu. Dan kalau kita ikut dulu-dulu lah zaman ayah saya dulu tak ada kuliah Zuhur. Maghrib pun susah nak kuliah kan. Dulu masjid ajak fardu ain, ajak mengaji Quran, malam Jumaat baca Yasin. Tak ada lah dulu kuliah-kuliah sangat. Hari ni alhamdulillah tiap-tiap hari kuliah. Zuhur pun ada kuliah. Kalau boleh buat tu asar pun dia nak buat kuliah. Dan tak apalah. Ini duduk-duduk orang-orang soleh yang saya sebut mula-mula. Nak bangkit dengan orang baik kena tiru orang baik. Inilah duduk-duduk orang-orang soleh. Tuan-tuan baca buku sejarah orang Islam, sejarah ulama-ulama Islam, tokoh-tokoh Islam. Mereka duduk macam ni lah. Ijlis sa'atan nu'minu billah. Duduk untuk fikir tentang iman kepada Allah. Dia makan, dia bincang. Sahabat Nabi makan, diam ke cakap? Kita makan, diam ke cakap? Kena cakap ke kena diam? Tu dia. Kena cakap ke kena diam? Makan kena diam. Kan dulu kena marah kan? Dengar makan, jangan cakap. Kan depan rezeki. Kan?
Kita makan kena cakap. Nabi ni dia tak suka sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Benda kalau sama Nabi tak berapa berkenan. Macam kita puasa hari Tasu'a, Ashura. Ashura maksud apa? Ashrah. Wahid, isnin, thalatha, arba'a, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, Ashara. Kan mengaji bahasa Arab. Ada kelas bahasa Arab tak? Ada tak? Dia kalau ada pun takat 2 minggu je. Dia masuk huwa humahum, ya humahuna, lepas tu tak main dah. Ashara, 10. Ashura. Jadilah Ashura, 10 Muharram. Jadi bila Nabi tahu orang Yahudi puasa pada tarikh ini, Nabi kata kalau aku hidup tahun depan, aku akan puasa 9 dan 10. Sebab tu kita sunnah puasa Tasu'a. Tasu'a ni tis'ah. 9 dan 10. Sebab Nabi tak mau sama. Nabi kalau boleh dia tak mau sama. Dia nak cari apa boleh beza. Ini Nabi SAW. Macam kita lah. Kita kalau dia tak mau sama, nak cuba cari apalah yang bezanya kita. Kekuatan akidah kita, kekuatan syariat kita cukup kuat. Dan Nabi macam kita sebut tadi, sahabat Nabi makan dan bercakap. Tapi bukan cakap benda-benda merapu sampai tak boleh kunyah. Sambil makan, sambil Nabi berbual, tanya sahabat Nabi tentang agamanya, tanya tentang keluarganya. Sebab kita hari ni, tuan-tuan, tak duduk Fazilah Kamsah dia pernah tulis, buat kajian di sekolah-sekolah juvana. Dalam soalan-soalan yang diorang tanya tu, antaranya ialah, adakah pelajar-pelajar yang duduk sekolah juvana ini makan bersama keluarga? 95%, 95% kata tak makan dengan family. Ni kat sekolah juvana ni, sekolah pelajar-pelajar yang kita kata ada kes jenayah. 95% tak makan dengan family. Sebab bila makan baru boleh cakap. Bila makan sekali baru boleh berbual dengan anak. Hari ini ayah masuk rumah, anak ambil helmet keluar. Tak ada nak jumpa. Tapi bila duduk sekali dan berbual, ini makan. Makan kita ikut sunnah Nabi, cakap. Sebab orang Yahudi, Nasrani bila start makan, dia akan diam. Saya pernah sampai Jerusalem tengok meja. Dia buat sembang. Tiba-tiba dia punya brother dia datang. Pakai baju jubah dia. Salib sebesar alam tu. Dia duduk, semua diam. Start makan, diam sampai habis. Tertib dia orang ni. Kita ada tertib kita. Tertib kita cakap, bukan merapu, cakap yang baik-baik. Dan Nabi suka memuji makanan. Makanan tak sedap, Nabi diam. Makanan sedap, Nabi makan. Dia tak suka, tak berkenan, dia diam. Dan bila suka, dia akan memuji-muji makanan. Sedapnya. Nabi akan sebut tentang ni kan, lauk-lauk kahul. Ada orang kata, ya Rasulullah, rumah aku tak ada lauk. Nabi kata, ada apa kat rumah? Ada kahul. Kahul ni cuka. Nabi kata, jangan cakap macam tu. Cuka pun lauk. Nabi kata. Nabi simple. Nabi SAW. Jadi kita nak tiru Nabi SAW, yang mana dia akan dibangkitkan dengan kelompok. Kita kena duduk dengan majlis-majlis orang begini. Kita duduk tengah hari, time-time macam ni. Ada orang duduk macam ni. Buka-buka kitab ulama-ulama salaf, orang terdahulu. Mereka ini beginilah keadaan dia. Mereka ijlis sa'atan nu'minu billah. Duduk sebentar, cerita tentang iman kepada Allah. Kan duduk, kita banyak kali duduk cerita tentang kenduri, banyak. Cerita tentang grup WhatsApp, banyak. Grup WhatsApp, sini ada grup WhatsApp. Ada tak WhatsApp grup? Surau apa nama ni? Surau Al-Muttaqin. Apa tu nama grup? Grup kumpulan muslimah Surau Al-Muttaqin. Ada tak grup WhatsApp? Oh, tak ada. Macam kita ada phone ke? Ada phone kan? Oh, WhatsApp tak ada. Biar betul, jangan teruk sangat. Oh, ada, tapi tak mau beritahu. Oh, tak pakai, tak ada lagi. Tak apalah. Biar kita nak sebut, saya nak sebut sebenarnya hari ini, kita nak dibangkitkan dengan kelompok mana. Sebab dalam syurga Allah, dia ada kelompok, yauma tabayyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Ada kelompok berwajah putih. Putih ini bercahaya. Bercahaya ni maksudnya orang-orang yang beriman. Dibangkitkan.
Dan ada orang yang berwajah gelap seperti dibakar oleh api neraka. Bukan semestinya orang tu kena kulit putih. Dia nak beli pula ku putih barulah putih. Tetapi yang dimaksudkan orang itu ahli syurga Allah. Jangan main-main dengan warna kulit. Nabi dengar terompah Bilal bin Rabah dalam syurga Allah. Walaupun dia orang Habsyah. Nabi tak pernah lantik Abu Bakar. Nabi tak lantik Umar sebagai Bilal. Nabi lantik Bilal bin Rabah. Ini kemuliaan yang Nabi tunjuk. Takwa itu universal. Orang Jawa ke, orang Bangladesh ke, orang mana ke. Ini sifat dia. Jadi bila kita tengok kelompok yang akan masuk dalam syurga Allah. Pertama, yang belah kanan. Yang kedua, dia akan datang wajahnya berseri-seri. Yang ketiga, ada yang kelompok hisabnya dimunaqasyah. Dan ada kelompok hisaban yasira. Ni kita akan bangkit, kita akan tahu. Tengok kita kat mana ni. Takutlah. Sebab dalam satu hadis sahih Muslim, waktu kita tengah beratok seorang-seorang bertemu dengan Allah, waktu nak bertemu dengan Allah, kita akan dibahagikan ke kanan ataupun ke kiri. Dan itu antara detik-detik yang paling menakutkan. Kita tengah beratok kan. Contohlah saya tengah beratok kan, kita tengok nampak Haji Ajah beratok depan ni. Siapa yang mana dia tak terpilih duduk belah kiri, siapa yang terpilih duduk belah kanan. Yang tak terpilih 2 orang saja daripada 100 orang dalam surau ni. Dan 2 orang ini dia tak terpilih, dia terpaksa meninggalkan kita untuk episod pada kali ini. Dia tersingkir pada minggu ini, tidak meneruskan perjuangan. Dia pun takut Tafi Muda. Dia pun takutlah, ya Allah, bergetak tuan. Getak. Takut dia. Tiba-tiba terlepas belah kanan. Dia ni terlepas belah kiri. Itu tersingkir. Ini syurga dan neraka. Syurga dan neraka. Makcik pernah tengok syurga? Siapa pernah tengok syurga? Orang surah Al-Muttaqin. Pernah mimpi tak syurga? Hadik pernah mimpi syurga? Aish pernah mimpi syurga tak? Pernah. Anak ustaz dia pernah. Dia pernah. Okay. Syurga. Tak ada siapa tuan. Nabi tengok syurga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tidak boleh kita gambarkan dengan mata kepala, dengan telinga. Tak boleh. Sebab benda ini, Masya Allah. Tuan-tuan pernah dengar kisah orang pernah tengok syurga? Selain daripada Nabi Isra' wal Mi'raj, Nabi ceritakan Nabi tengok syurga macam mana. Allah linuriyahu min ayatina. Allah nak tunjuk besarnya kuasa Allah. Nabi naik ke Baitul Ma'mur. Kita pun duduk dengar cerita Isra' Mi'raj kan. Baitul Ma'mur, Nabi nampak apa? Nabi nampak apa yang Nabi nampak? Digambarkan 70,000 malaikat sedang tawaf. Dan malaikat yang datang setiap hari 70,000. 70,000 itu pula tak turun-turun dah. Bila dia tawaf saja, 70,000 itu kekal. Datang lagi 70,000 tiap-tiap hari. Sehinggalah hari ini, besok ada lagi 70,000 tambah. Kita pun pelik, ramai ni. Cukup tak cukup? Luas tak luas? Kalau kita nak gambarkan dengan dunia yang kecil, kita akan kata kecil. Tetapi alam ini begitu luas. Luasnya alam ini, bumi ni kecil je. Bumi duduk dengan matahari, duduk dengan bulan, dengan planet Marikh, Pluto dan semua ni dalam Bima Sakti ni. Bima Sakti macam kita ni, bumi kecil. Dalam satu bulatan ni, dalam satu ruang ni, ada banyak macam bumi ni, banyak macam bumi, macam Bima Sakti ni, ada lebih kurang 2.5 bilion banyaknya. Banyaknya ni. Macam matahari besar ada 2.5 bilion. Macam bumi ni 2.5 bilion besar dia. Nak menunjukkan alam ni besar. Ni orang sains bagi tahu. Apatah lagi kalau kita Nabi tunjuk, Nabi kata celup tangan dalam laut, satu titis itu dunia, baki lautan itu adalah akhirat. Satu titis dunia, baki lautan itu adalah akhirat. Tetapi mandi sungai, tengok satu titis ke? Tak, berapa titis? Kita tengok pergi ceramah, saya ceramah dekat Kelang, dekat Pulau Indah. Bawah tu ada dasar laut. TLDM buat kajian dasar laut. Dia nak tengok kapal-kapal masuk Port Kelang. Dia nak tengok. Dia kata dasar laut ni tiap-tiap hari berubah. Tiap-tiap hari berubah. Tetapi, dia kata, Ustaz, kita boleh kawal sini saja. Sini saja. Tak larat nak pergi kawal lain dah. Laut ni luas. Dalam dunia ini, 98%, 98% laut belum diterokai manusia. 2% saja orang tahu dalam dasar laut.
Lagi 98% tak tahu apa ada kat dalam. Kuasa Allah. Tu Nabi kata satu titik itu dunia, baki itu adalah akhirat. Besar kelompok. Jadi tuan-tuan, bila kita nak masuk ke dalam syurga Allah, kita jangan gambarkan dengan otak kita kalau gambarkan tak jadi. Sebab dia lebih daripada itu. Sebab tu saya cerita, ada orang pernah tengok syurga. Tuan nak dengar cerita. Hari ini sebenarnya dia tak ada tajuk tau, ceramah ni. Tak ada tajuk, tapi saya akan kupas berkenaan kelompok lah. Kita nak geng-geng mana. Lepas tu kita buka soal jawab, sembang-sembang sikit lah. Tengah-tengah rembang ni bukan ceramah seorang-seorang, tak jadi. Kan? Betul tak tuan? Saya pula tak nak suara. Kan? Nak cakap Kelantan pula, tadi Hajah tu hantar mesej. Hantar Kelantan pula dah. Cakap Negeri. Dia type Negeri ni. Ustaz boleh deh, DP ni. DP ke DP ni? Baru tengok makcik dia. Tak apalah makcik, eja Negeri. Kan? Tapi tuan-tuan faham kot bahasa Kedah nak boleh nak. Boleh lah sikit-sikit. Saya cubalah bagi jadi KL. Bagi jadi KL. Dan ada seorang lelaki nama Abdullah bin Al-Haram. Abdullah bin Al-Haram dia mati syahid dengan dicincang. Mati teruk lah. Mati syahid dicincang. Teruk dia kena. Bila dia mati, dia sama macam kita. Kita kalau kita urus jenazah. Urus jenazah ini ada hak untuk waris, untuk uruskan. Semua letak pada waris. Kemudian biasanya kita akan bagi kepada orang masjid buat. Betul tak? Okay, orang perempuan diadakan, orang biasa urus, kita akan bagi kepada orang yang dipercayai. Urus jenazah kena orang yang dipercayai. Apa maksud dipercayai? Dia kalau urus, dia bukan jenis cerita dekat orang. Jenazah ni la tasbul amwat. Mati saja tak boleh mengumpat dah. Habis dah, melainkan dia ada hutang, tuntut dengan waris dia. Jangan duk mengumpat dah dosa dia ni dulu tak semayang, tak payah dah. Habis dah. Yang dapat dosa kita, dia tak dapat dosa dah. Dia dah habis dah. Jadi bila mati, kita boleh tutup. Kan kita nak mandi jenazah, kita kena tutup, tak bagi orang datang. Tambah-tambah yang perempuan lagilah penjagaan aurat dia kan. Yang lelaki kita akan tutup, tak bagi orang sebarangan masuk. Orang tak bagi sebarangan masuk ini sebab nak jaga keaiban kalau berlaku keaiban. Kalaulah sebagai contoh saya bagi tahu, tengah duk urus jenazah, seorang lelaki, contoh imam, dia yang menguruskan, dia ada hak. Dia ada hak tak bagi siapa-siapa yang dia rasa tak boleh masuk. Kalau saya uruskan seorang yang meninggal ni haji ni, saya tahu haji ni waktu hidup tengah bergaduh dengan seorang kawan ni, dengan haji seorang lagi. Haji seorang lagi asyik kata macam-macam, bergaduh, berpuluh tahun bergaduh. Dan bila kawan ni meninggal, masih lagi duk bunyi-bunyi haji ni duk kata-kata yang belik-belik dekat si mati. Maka bila haji ini datang nak mandi jenazah, saya imam, saya boleh kata haji, tak payah haji nak. Haji kita duduk, kami dah cukup orang dah. Apa maksud dia? Takut kawan ni masuk, haji ni masuk, dia tengok, dia buat keluar cerita yang bukan-bukan. Nampak tak? Islam jaga. Sama macam orang mati dalam keadaan yang mengerikan, accident. Jangan tangkap gambar. Saya berkata, orang mati dalam keadaan menyayat hati, terguris hati family. Dalilnya apa? Bila kawan ni, Abdullah bin Al-Haram, mati syahid dicincang, anaknya Jabir nak tengok ayahnya kali terakhir. Sahabat Nabi tak bagi tengok. Aku nak tengok ayahku kali terakhir. Nak tengok ayahku kali terakhir. Tak boleh. Sahabat takut niyahah. Niyahah ni meracau. Bahasa orang Arab jahiliah ni, dia jenis dulu kalau mati, dia koyak-koyak baju dia. Dia pakai tudung ke, dia tarik tudung dia. Dia tarik-tarik rambut dia. Dia meracau. Sebab itu tak bagi. Tapi dia bagi tahu, jangan risau. Aku ni boleh kawal, aku boleh kontrol. Minta izin dengan Nabi. Nabi kata, bagilah dia tengok ayahnya kali terakhir. Maksudnya kalau kita accident ataupun sebagainya, mak dia tengah on the way nak melakukan pengecaman, contoh. Kita ni kalau boleh tu tolong adjust sikit, bagi jadi elok sikit. Yang mana nampak tak elok, tutup dulu. Supaya keluarga datang, dia rasa taklah sedih sangat. Jabir pergi tengok, Jabir letak tangan. Dia kata, aku takkan, tangan risau. Dia risau, aku boleh. Boleh. Tapi bila dia tengok, tuan-tuan, ayah kali terakhir, siapa boleh tahan?
Dia tak tangan kat dahi, dia tutup matanya, tak mau bagi sahabat semua tengok dia. Sedangkan air mata dah mengalir. Air mata mengalir ni, kan kita bila jenazah, bila kita nak cium, kita kata apa? Jangan bagi air mata jatuh atas kepala, atas muka dia kan. Itu bukan syarat, tak syarat. Cumanya kita ni jangan melampaui batas, menangis yang teruk sangat. Sebab Nabi pun pernah menangis dengan pemergian anak Nabi nama Ibrahim. Pada hari itu yang mana hari itu kebetulan gerhana matahari. Kan kita buat solat gerhana. Orang buat solat gerhana, hari itu pernah berlaku Nabi, anak Nabi mati, meninggal dunia. Nabi menangis tak? Menangis. Sahabat pelik. Nabi larang kita menangis. Tiba-tiba Nabi menangis. Nabi kata menangis yang biasa-biasa macam ini fitrah manusia. Nabi pernah menangis dengan pemergian Uthman bin Maz'un. Nabi sedih. Sedih, Nabi menitih air mata. Jadi menitih air mata tu biasa. Kan suami meninggal, takkan tak menitih nasi? Menitih tak air mata? Macam seronok ya. Bila anak meninggal Pak Mat ni macam tu. Sedih kan? Sedih. Orang perempuan dia sedih, orang lelaki saya tak pasti. Dia sedih. Sedih ni biasa. Jadi dia pergi. Nabi pegang bahu dia, Nabi kata, Jabir, jangan sedih, orang mati syahid sudah berada dalam syurga Allah. Dia duduk dengan Allah. Ahli sunnah wal jamaah bincang, dia duduk dalam syurga ataupun bagaimana. Sebagai ulama kata, dia menjadi burung-burung dalam syurga yang terbang keliling syurga. Belum masuk syurga lagi. Tapi jadi burung pun jadi dah. Betul? Dalam syurga Allah. Syurga yang mana 500 tahun perjalanan. Boleh bau haruman syurga. Takkan duduk di pesisir syurga tak seronok. Boleh bau. Orang yang derhaka ibu dan ayah tidak akan cium bau syurga. 500 tahun perjalanan tak boleh cium kerana derhaka mak ayah. Tuan, Jabir saya cerita balik. Nabi pegang dia, Allah dah bersama dengan Abdullah bin Al-Haram ayah engkau, dan Allah offer dekat dia, engkau nak apa? Contohlah, offer nak apa? Nak makan apa? Dalam syurga nak apa semua dapat. Betul tak? KFC satu. Teng KFC mai dek. Masak lomak cili padi, peng masak lomak pun mai dek. Minta saja dia akan datang. Tak ada masalah. Syurga. Tapi kenapa Allah offer? Abdullah bin Al-Haram kata, kenapa Allah offer? Allah kata minta. Waktu itulah dia minta apa? Dia minta, ya Allah, aku teringin supaya engkau hidupkan aku semula dan matikan aku semula seperti mana aku mati sebentar tadi, iaitu mati dalam keadaan mati syahid. Ulama bahas tidak ada orang masuk syurga nak minta hidup balik. Tak ada. Melainkan orang yang mati syahid, dia akan minta hidup balik. Okay? Siapa masuk syurga? Oh tuan-tuan, masuk syurga nak keluar apa lagi? Relax lah. Kan? Isra' Mi'raj kata, Nabi diberi susu, diberi khamar, diberi arak. Nabi pilih susu. Dalam syurga boleh minum arak tak? Boleh minum arak tak? Haji? Abang? Dalam syurga boleh minum arak? Kalau bagi susu dengan arak, nak pilih mana aja? Tu dia. Nak cakap arak rasa macam terangi minum arak pula dah. Nak pilih apa? Tak apa. Nak minum. Nak campur susu dengan arak pun tak apa. Syurga. Kata teringin lah. Syurga. Makanlah. Nak makan apa? Saya nak sebut. Dia minta untuk hidup semula. Allah kata tak boleh. Yang tu tak boleh. Jadi apa yang diminta oleh dia? Dia kata tak apa, aku minta satu benda. Sebab benda lain semua dapat. Aku minta satu. Ya Allah, tolong bagi tahu dekat orang selepas daripada aku, kata aku sedang seronok dalam syurga Allah ni, makan sedap-sedap. Maka turunlah ayat Quran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wala hum yahzanun.
Jangan kamu sangka orang yang mati syahid itu mati sedangkan mereka ini dikurniakan rezeki yang banyak dalam syurga Allah. Farihina bima, mereka seronok dengan kurniaan Tuhan yang bagi kat dia. Dan bagi taulah kepada orang-orang selepas daripada itu, kata mereka ini sedang seronok, tak ada duka, tak ada sedih. Mereka dalam syurga Allah. Ni ayat Quran turun sebab cerita Abdullah bin Al-Haram. Dan Abdullah bin Al-Haram ini hadis kursi, hadis hasan sahih. Ulama bincang, kenapa orang mati syahid minta untuk hidup semula? Kenapa dia minta? Bila ulama bincang-bincang mengatakan bahawa orang mati syahid nak hidup semula walaupun dah seronok dalam syurga Allah, kerana mereka sudah pun nampak syurga Allah. Ada beza tak dengan kita yang tak nampak syurga Allah? Kita tak nampak lagi. Mereka dah nampak dah. Mati-mati kena tikam, buka-buka mata nampak syurga. Nikmat mati, buka mata nampak syurga. Mati sekali lagi pun tak apa. Sampai macam tu. Inilah digambarkan syurga Allah, yang mana kita akan duduk. Dan kita akan masuk, tuan-tuan kena beringat. Sebab itulah datang pada hari ini bukan semata-mata nak dapat ilmu. Tapi datang sebab nak duduk dengan kelompok Ashabul Yamin, kelompok orang baik-baik. Tuan-tuan datang ni bukan semata-mata dapat ilmu, tapi nak datang dengan sebab tujuan nak duduk bersama orang-orang soleh. Cuba tengok muka kiri kanan. Cuba tengok muka kiri kanan. Tanya dia, tanya. Soleh ke? Solehah ke? Kan? Soleh, insya-Allah. Ini insya-Allah. Duduk, kita nak duduk ni sebab kita nak duduk dengan orang soleh. Nak dapat aura, nak dapat aura. Aura ni macam mana? Mawi aura. Aura ni dia dapat rasa orang soleh. Ada orang soleh, Muhammad Ibn Munkadir, guru Imam Malik. Dia jalan pun orang tengok dia. Oh, jalan. Nampak dia orang tengok, orang kata dia orang soleh. Kita taklah sampai tahap macam tu. Wali-wali Allah, ulama-ulama besar. Kita nampak Allahu Akbar. Nampak gaya orang soleh. Muhammad Ibn Munkadir, guru Imam Malik. Orang tanya, wahai Muhammad Ibn Munkadir, kami duduk sebelah kau, kami rasa aura orang soleh. Dapat rasa kesan orang soleh. Apa rahsia engkau? Dia jawab, aku 40 tahun. Aku tekan nafsu aku. Bukan sekejap, 40 tahun. Tekan. Lawan. 40 tahun lawan nafsu. Sehingga pada hari ini, nafsuku menjadi tenang. Nafsu jadi tenang. Tak ada masalah apa dah. Lamanya dia berjihad melawan nafsu dia. Dia dapat aura kesalehan. Muhammad Ibn Munkadir. Macam kita nak duduk kelompok baik dah. Hisab yang yasira dah. Hisab yang mudah dah. Tak ada hisab yang mudah kita datang. Saya datang, contoh datang sini ada Roblox. Kan Roblox lah. Biasanya orang muda ni dia tempat Roblox. Baru ni saya cerita Isra Mi'raj dekat sekolah. Lepas tu ada budak tu melawak. Dia kata Isra lain, Isra berjalan malam. Isra berjalan malam. Mi'raj itu peristiwa yang lain. Ke langit, betul dah? Isra berjalan malam, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa ke langit. Jadi bila bincang tentang tu, saya kata Isra ni jalan malam. Jadi budak sekolah ni kata, Ustaz, kalau saya keluar malam merempik, polis tahan, saya jawab, saya sedang Isra. Dia kata, dia melawak lah, Isra jalan malam. Kan? Tak apalah tuan-tuan, Roblox polis ni. Polis kalau Roblox, dia, kalau saya Ustaz, kan, kita akan ambil kepiah, bubuh kitab, semua kan. Kan? Kalau dia kena tak apa. Dia cuma, Ustaz, okey, Ustaz, jalan. Kan? JPJ tengok kita. Allah Ustaz, sangkut lah pula Ustaz ini Ustaz. Nombor plate ni Ustaz. Tak apa Ustaz, tunggu pegawai saya tak ada. Dalam salah kita beri bicara Ustaz, tak apalah. Ustaz, kan, buah lebay sikit, laju lah sikit kan, haji balik masjid. Oh tak apa, jalan. Tapi ada ketika kita jalan-jalan, dia cek semua. Kan?
Ya Allah, kita pula ada tu hak punya terketak-ketak ni. Dia cek road tag, dia cek lesen, dia cek semua satu-satu. Tayar pancit tak pancit pun dia cek. Dia cek semua. Ini dinama hisabnya dimunaqasyah. Ada orang dia akan lalu hisabnya mudah. Allah tak pandang sangat, simple-simple dia. So syurga Allah. Sebab itu orang mati syahid antaranya syurganya ialah macam titian sirat sepantas kilat. Ada orang ditanya satu-satu. Allah akan tanya tuan-tuan, satu-satu semua akan ditanya. Kepiah ada berapa Allah tanya. Kasut ada berapa Allah tanya. Baju Melayu ada berapa Allah tanya. Kan? Jubah laki dah berapa? Tu untuk laki. Yang perempuan kalau dia tanya tudung tuan-tuan tak larat nak jawab. Ha? Kerosang apa? Laba-laba dia apa? Kerosang ada berapa? Kan? Saya ada kedai butik lelaki, tapi orang perempuan yang ramai beli. Dia main datang, ustaz. Tudung Ashraf ada tudung Ashraf. Ya Allah, tudung Ashraf kat mananya? Dia orang perempuan tuan-tuan. Dia shopping ni. Ya salah. Nanti haji-haji datang, suami-suami datang, kita akan letak satu sofa. Sofa tu suami geng-geng pakcik-pakcik duduk. Pakcik mana pakcik? Penat dah ustaz. Buat apa penat? Penat biasalah. Mereka melontak jamrah. Dia orang pakcik-pakcik duduk satu sudut. Makcik-makcik ya. Padahal dia jubah lelaki. Yang pakcik-pakcik duduk atas kursi. Makcik-makcik tolong beli. Abang yang ni okey tak? Ikutlah. Ikut. Bagilah jawapan. Tak apalah. Bagi tahu sikit mana apa. Tak apa. Dia tak senang. Dia nak tanya juga bagi dapat. Orang perempuan shopping tu satu mukjizat. Tak apalah. Dia kesukaan. Orang perempuan dia pakai cantik-cantik bukan untuk lelaki. Dia pakai cantik-cantik bukan untuk lelaki. Sebab orang psikologi sebut dia pakai cantik-cantik untuk sesama perempuan juga. Tengok dah sama tak sama ni. Mai kenduri tengok baju sama dengan tudung tingkap. Tak jadi pergi kenduri lah. Salah kan. Tapi tak apa. Ini kesukaan masing-masing. Kecenderungan masing-masing. Jangan bawa ke arah melampaui batas. Itu saja. Baik, ada kelompok saya sebut tadi, kulit putih, kulit gelap. Ada kelompok hisaban yasira. Satu lagi hisabnya dimunaqasyah. Ada kelompok kanan dan kelompok kiri. Apa yang kita nak simpul hari ini ialah hidup ni kalau nak masuk syurga Allah kena cari kelompok yang baik. Di mana-mana pun ada kelompok. Dalam surau ada kelompok. Ada kelompok AJK surau, ada kelompok tak AJK. Ada kelompok dekat pejabat. Ada kelompok A, ada kelompok B. WhatsApp group. Kalau dekat office, ada grup yang bos ada. Ada satu lagi grup yang bos tak ada. Yang bos ada tu bos orang yang cakap. Yang lain semua tak jawab. Yang grup satu lagi bos tak ada. Mengumpat bos lah. Bos masuk dia remove bos. Dahsyatnya dia. Kelompok. Mana-mana pun ada kelompok. Jadi kita nak geng mana? Sebab itulah Nabi SAW, kita letak kelompok kita, kelompok berkhidmat pada orang. Berkhidmat. Ajar kata ustaz, tolonglah datang sini ustaz. Dia kata insya-Allah, ajar saya datang. Ajar tadi telefon, ustaz dekat mana ustaz, nak sampai tak sampai ustaz. Jangan buat pasal ustaz. Ajar saya dekat Paroi dah ustaz. Kan? Ajar punya takutlah saya tak sampai. Saya pada Wangsa Maju tadi. Tak balik rumah, baru je pada Wangsa Maju singgah rumah. Kemarin daripada Penang turun kat KL pergi Selayang Ampang, lepas tu semalam pergi Wangsa Maju terlena terus rumah kawan. Rumah duduk rumah abang tak balik ke? Tak larat dah, baru tadi balik ambil barang sikit terus main ke sini. Ajar kata ustaz, sampai tak sampai ustaz? Sampai insya-Allah. Dia nak jadi orang yang berkhidmat. Bukan senang. Kita jadi orang yang berkhidmat ke orang yang tak berkhidmat? Orang yang banyak komplain, ada juga. Komplain dia. Dia ada kelompok yang buat banyak benda, tak cakap. Dia diam tapi buat banyak benda. Saya ada seorang makcik tu tukang masak. Dia meninggal dunia seminggu sebelum daripada saya ceramah dekat surau dekat Kedah. Orang sebut Makcik Leha. Saya kata saya cerita ada kot hari tu kat surau baru ni. Cik Leha ni orang Kedah. Dia tukang masak surau. Dia jenis tak cakap banyak.
Kan, duduk belakang. Kan? Orang tengah duduk kalut ceramah, dia duduk kalut bawang dia, ayam ustaz nak makan apa, tak senang duduk. Sagi ustaz makan manis ke tak makan tak manis. Kan? Allahu Akbar, macam mana ni lauk ni, macam mana bungkus ni plastik tak ada lagi, orang makan tak habis nanti nak kena bawa balik. Dia jadi kalut kat dapur. Makcik Leha ni arwah meninggal. Sampai-sampai surau, orang sebut ustaz, habis makan, mainlah dekat dapur sikit. Jumpa geng dapur. Jumpa geng dapur, semua orang cakap, Ustaz Ashraf, kami tengah sedih. Sedih sebab apa? Sebab ada seorang hajah ni, dulu tukang masak surau ni dekat 15 tahun dah. Hajah ni masak, masjid bagi kat dia, Isra' Mi'raj ke Maulid, masjid bagi RM500. Dia masak makan ustaz macam RM800. Dia bukan kaya ustaz, biasa-biasa ya. Lah anak dia semua masuk universiti lah. Dia bukanlah kata orang mana, orang kampung. Besar hati. Bila dia masak makan, kami rasa sedap macam orang masak besar-besar. Macam masak yang special. Dia meninggal minggu lepas. Kami sedih lah, dia tak ada. Tapi ustaz, 15 tahun dia jamu kami makan sedap-sedap. Kami semua doa, ya Allah, bagilah arwah Makcik Leha ni, Allah masak, Allah bagi makan sedap-sedap untuknya dalam syurga Allah. Orang doa ramai-ramai tuan-tuan. Macam ni tak cakap apa pun, dia buat je. Kan? Yang kita makan dalam 15 tahun dia masak, takkan tak ada komplain. Kan? Acar tak ada bawang. Oh, dalco tak ada terung ni, tak berapa nak jadi ni. Kan kita komplain. Tapi yang dapat doa daripada orang ramai ialah yang tukang masak, yang berkhidmat. Tok siap masjid. Tok siap. Tuan-tuan, tok siap masjid ni bukan sikit tok siap masjid yang mati dalam masjid. Bukan sikit. Tok imam. Saya tok imam Masjid Lebai Hashim, masuk metro. Meninggal ketika baca khutbah. Baca khutbah, tengah baca khutbah, tembak jatuh. Kita kalau tok khatib meninggal tengah baca khutbah, kita duduk kat bawah nak buat apa? Nak buat apa? Tok khatib pula bagi khutbah tak ada teks. Kita pula nak kena sambung. Jangan duk buat-buat pingsan juga. Sebab bila tok imam jatuh, kita kena angkat jenazah tak tepi tu. Sambung khutbah. Meninggal waktu tengah baca khutbah. Masuk metro, Penang, Alma, Bukit Minyak. Bukit Tajam tu lah. Cek-cek balik bila meninggal ni, orang pergi urus jenazah dia, mailah waktu sembahyang jenazah penuh. Ramai. Orang tanya, siapa yang meninggal ni? Sebutlah haji ni, imam lama. Rupanya imam lama ni orang yang mana menguruskan jenazah orang hampir dekat 60 tahun. Dia dekat 70 tahun lebih. Daripada umur belah tahun dia ikut ayah dia urus jenazah. Belah tahun dia urus jenazah sampai umur dia dekat 70 lebih. Jadi dia ni, dia punya prinsip fardu kifayah. Orang lain buat, kita tak payah. Macam tu lah? Tak. Prinsip dia untuk fardu kifayah, aku buat, orang lain tak payah. Dia pergi kenduri lah mana-mana pun ada meninggal ni, dia tak senang duduk dah. Hai, dah ada orang meninggal pula dah. Tak apalah Pak Imam, ada orang urus. Lagi dia tak senang. Kampung baru yang pun dah ready dah kah? Van jenazah pun dah ready kah? Dia jenis sebab dia rasa tu tanggungjawab dia. Orang komplain sempurna, tak sempurna, lambat, cepat ke apa, duit gaji bukan banyak mana pun. Saya baru pak saudara saya meninggal dunia. Kemarin hari Jumaat baru ni meninggal dunia. Kita nak datang ke Kedah, ada program Kolam Nerang. Daripada sampai waktu dalam perjalanan, orang Kedah dia bagi tahu ni dah lorat dah. Dah lorat dah. Kita pun tekan-tekan minyak sampai kat gurun meninggal. Bila sampai, kita lah yang kena urus. Adik-beradik lain, mak kita, tak apalah ustaz, mailah tolong. Padahal mata tak larat buka dah. Tolong mandi. Bila mandi jenazah ni kita tengok. Orang ni lah aku tengok dulu mandi jenazah. Adik-beradik kita 5-6 tahun. Ni juga. Orang sama. Hari tu main sihat, hari ni main pakai tongkat. Pakai tongkat urus jenazah orang. Sebab orang percaya kat dia. Anda perasan tak? Kadang-kadang dia tak ramai. Jawatan ni orang tak berebut. Saya nak sebut ni jawatan, mulia jawatan ini. Dia urus jenazah, habis
Kita ni yang kita nampak tak salah, jangan kedekut. Ada duit sikit, bagi kat dia. Kadang-kadang dia ambil, dia tak ambil. Kadang setengah orang tak apa, tak bagi, tak apa, dah sedia dah, khairat dah, ada orang nak bagi dah. Kita bagi. Saya bukan kata, saya sebut bagi ni bukan nak suruh bagi tahu kata saya bagi. Tapi rasa macam, kalau dia tak ada, siapa nak buat? Saya bagi tazkirah contohnya, orang bagi duit. Ustaz nak bagi. Kita pun tak apa lah, bagi berapa pun tak apa, rumah saya kita kat sini je. Tapi bila kita dapat, kenapa orang bagi duit? Kerana orang appreciate, orang rasa ada benda yang dia nak bagi. Luang waktunya, masanya, ilmunya, orang bagi. Orang rasa macam tu. Orang rasa, tak apalah kami bagi, ambil Ustaz. Jamu makan, mai Ustaz makan. Tiba-tiba Ustaz kata, saya tak nak makan, saya ada urusan lain. Kecil hati, Ustaz makanlah Ustaz. Orang Jawa, dia bagi bontrot. Orang Jawa. Ada Jawa sini? Ha? Oh, Jawa pun tak mengaku Jawa dah. Bagi bontrot. Dia orang Jawa ni, kadang-kadang kita tanya dia, Haji orang Jawa? Tak ada. Bunyi pun dah tahu Jawa dah. Tapi dia jawab tak ada kan. Saya nak sebut bagi. Jangan kedekut. Ni saya ambil pengalaman orang di Johor. Ada 2-3 orang yang milioner. Dia bagi kat tukang gali kubur. Tak mau. Ada orang ambil, ada orang yang tak nak ambil betul. Tak apa dah, ada orang bagi dah, masjid bagi dah. Sebab tak ada dia, siapa? Kita bagi sikit pun tak kurang duit kita. Kita bagi besar hati ni kat 5-6 tahun dah. Sama macam Tok Imam jatuh tadi tu, kerana mana orang datang ramai, kerana orang ingat dialah yang urus jenazah ayahku, dialah yang urus jenazah mak aku, dia urus jenazah pakcik aku. Orang kampung main ramai. Dan Tok Siak yang saya sebut meninggal dalam masjid bukan sedikit, ramai. Kenapa? Kerana orang ni Allah suka pilih di mana tempat ataupun apa benda yang dia rutinkan. Okey? Guru Quran, berapa ramai guru Quran mati waktu baca Quran? Betul? Guru Quran. Guru Quran saya mati waktu baca, muda lagi, umur 40-an. Meninggal ketika sedang baca Quran. Orang Kelantan. Kelantan. Garang, dia rotan kita kuat. Guru tahfiz ni, tuan, mana ada guru tahfiz tak kira rotan dulu. Hari ni ya, dia baik sikit. Kan? Tahfiz muda, lembut kan. Dulu tak ada. Rotan. Dia garang. Tapi bila lepas zuhur, dia akan mengulang. Dia akan baca. Selalu dia test anak murid. Lepas zuhur, dia akan duduk. Mai sini, pegang Quran. Semak ustaz pula. Dia baca. Baca. Pak. Jatuh tertidur atas paha anak murid. Orang Quran mati ketika baca Quran. Orang rajin datang masjid, dia mati biasanya dalam masjid. Takut-takut kita yang rajin mengumpat, mati lepas mengumpat. Kan? Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Takut. Dan kita, apa yang kita rutinkan? Rutinkan apa? Biasakan apa? Kan Haji Roslan, arwah Haji Roslan, famous kan? Surau Taman Surada Bangi dulu. Bulan Ramadan, semayang ba'diyah, CCTV nampak, dia sujud-sujud dan dia terus meninggal dunia. Kan? Orang viral kat internet, kita kenal lah. Orang viral kat WhatsApp, tunjuk ini Tok Bilal ni. Masya Allah. Dia pagi-pagi naik motor. Kalau hujan pun naik motor sambil pegang payung datang ke surau. Allah bagi mati dekat tempat yang mulia. Kita bukan nak kata mati dalam masjid tu semua baik. Ada orang mati dalam masjid waktu nak curi tabung masjid. Tapi paling kurang pun sangka orang baiklah. Baiklah kawan dia meninggal dunia tempat yang baik. Apa ibadah kita? Mana kelompok kita nak dibangkitkan? Kita nak geng mana? Sebab kita akan bangkit bertemu Allah dalam kelompok-kelompok tertentu. Nak bangkit bersama Ibrahim, kena belajar cara hidup Ibrahim. Ibu-ibu nak bangkit gaya Khadijah bersama Khadijah, kena hidup cara Khadijah. Khadijah ni Nabi doa, dia ada benda Nabi doa special. Isra Mi'raj selepas Khadijah meninggal dunia. Kenal Khadijah? Tak kenal saja.
Di Ma'la, kuburnya di Ma'la kan. Khadijah ni orang mulia. Antara 4 orang mulia Nabi sebut Khadijah, Maryam, Asyah dan Fatimah. Orang yang mulia. Bukan yang lain tak mulia. Aisyah mulia, Zinirah mulia, Sumayyah mulia, tapi Nabi sebut 4 orang. Khadijah ni, saya pernah baca buku pasal Khadijah detail. Siyarul Alam An-Nubala Imam Al-Zahabi. Dia detail. Dia cerita seorang-seorang detail. Dia ni suka permukanya bagaimana keadaannya. Dia ceritalah Khadijah macam mana saat kematian. Aisyah ni kecil. Aisyah ni bila hujung usianya agak gempal sedikit. Waktu remajanya kecil. Sebab itulah bila dia kecil tu, bila orang angkat tandu tu, orang tak perasan dia ada ke tak ada. Itulah sebab dia pernah tertinggal di belakang. Yang hadis ifki. Hadis fitnah Aisyah tu, dia tertinggal dalam kebun, balik seorang-seorang. Ketika mana dia pergi cari kalung dia, orang angkat tandu tak tahu, kata dia tak ada lagi. Sebab dia memang ringan. Khadijah, Nabi doa 2 benda. Nabi doa biasanya kena dengan apa yang dia buat. Tentang doa bahasa Melayu ni, saya ajak doa bila mana orang jamu makan. Doa orang jamu makan. Apa Nabi doa? Dia penting doa ke orang. Sebab doa dekat orang, Allah akan bagi kat kita. Hadis sahih sebut, siapa yang doa keampunan untuk kaum muslimin dan muslimat, Allah ampun dosa kita. Simple kan? Kita doa belum tentu Allah ampun. Doa dekat orang, Allah ampun dosa kita. Doa dekat orang, ya Allah, bagilah anak dia ni faham agama. Allah bagi anak kita faham agama. Betul tak? Saya tengok Allah, anak ustaz ni dah mengantuk. Ya Allah, bagilah dia faham agama. Kan? Allah bagi ke anak kita. Tak kurang sikit pun. Tak payah cerita. Dalam satu riwayat, siapa yang doa kepada sahabatnya tanpa dia cerita kepada sahabatnya, itu doa yang makbul. Tapi kalau tuan-tuan doa kat saya, jangan habis ceramah ni pula, Ustaz tadi saya doa ke Ustaz tadi. Tak payahlah kan. Lebih makbul. Kita doa yang Nabi ajar ketika mana orang yang tak ada duit, tak ada rezeki banyak, tapi dia suka jamu orang makan. Nabi kata, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Dan tulis. Kan nak bahasa Melayu cukup lah Ustaz. Bahasa Arab ni payah. Kita kan orang Melayu. Simple ya. Ya Allah, beri makan at'im man at'amana, kepada orang yang beri makan kepada kami. Wasqi man saqana, beri minum kepada orang yang beri minum kepada kami. Makan ini maksudnya makan dalam syurga. Minum ini maksudnya minum dalam syurga. Cantik tak? Seronok tak lepas ni kita nak belanja orang makan kalau orang doa? Belanja-belanja orang kata, oh ya Allah. Contohlah lepas ceramah, Ustaz makan-makan, Ustaz terima kasih nak. Ustaz kata, siapa masak makan ni? Ni Ustaz, dia sponsor makan malam ni. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Haji, terima kasih jamu kami orang masjid surah makan. Semoga Allah bagi makan sedap-sedap pada haji dalam syurga Allah. Seronok ada orang nak derma? Seronok ada orang nak bagi? Seronok. Kan? Nabi orang tak ada duit, dia bagi juga sumbangan untuk bina masjid di dunia. Man bana masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil akhirah. Nabi kata, siapa yang bina rumah di dunia, rumah Allah di dunia, Allah bina banglo dalam syurga Allah. Sama. Kan? Kena tak apa perbuatan dengan doa? Kena. Dan Nabi doa untuk Khadijah, perbuatan apa yang Nabi doa? Nabi doa syurga yang tidak menyakitkan telinga. Satu. Nombor 2, syurga yang tidak penat. Okey. Apa maksud menyakitkan telinga? Orang perempuan, dia mudah terkesan apa yang orang cakap dekat suami dia, anak dia. Sebab itulah bukan sikit orang kata kat Nabi Muhammad yang Khadijah kecil hati. Kan? Kita kan orang perempuan dia sensitif. Orang kata suami kita kemetok, sedih. Contohlah kan. Ada yang sedih. Kata, abang tahu tak orang cakap kat abang macam ni? Baby kat lepa lah. Mana boleh baby? Suami dia relax. Kan?
Yang risau yang banyak tu rumah. Contohlah suami minta pencen awal. Oh, bergaduh. Minta pencen awal. Sebab dia betul-betul concern dengan suami. Minta berhenti kerja. Abang nak minta kerja, berhenti kerja. Dah kerja elok-elok dah. Suami tak apa, rezeki dah. Mana rezeki ada abang? Bergaduh. Bergaduh sebab dia begitu teliti dengan apa yang suami dia rasa. Perempuan. Sama Khadijah. Ya Allah, bagi syurga la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Bagi syurga yang tidak bising, syurga yang tidak pening kepala, syurga yang tidak ada rasa dengar benda-benda buruk lagi. Sebab Nabi tahu kesian dia kena teruk, dia terasa. Dan nombor 2, syurga yang tidak penat. Orang buat kerja rumah mana yang tak penat? Nah, duduk kerja rumah ke kerja pejabat lagi penat? Oh, kuat makcik jawab rumah. Betul dah kan? Kan? Dia tak berhenti sampai ke malam. Kan? Pagi bajunya Allah kan? Penat. Suami balik pun penat-penat. Suami akan tanya soalan sama. You buat apa kat rumah ni? Kan? Soalan standard, you buat apa kat rumah ni? Padahal dia banyak buat. Abang tak tahu nak cerita tak boleh. Tapi banyak. Penat. Khadijah saat dia meninggal dunia, badannya kurus keding. Kurus keding. Sebab dia banyak berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nampak raut wajah kepenatan. Saat kematian dia, jubahnya bertumpuk-tumpuk. Nabi sedih sangat-sangat nampak raut wajah orang yang berkhidmat untuk suami, yang tahan sabar zaman awal Islam. Sebab dia meninggal sebelum hijrah. Hijrah lepas tu baru kuat. Sebelum hijrah teruk Islam kena. Ni Nabi doa dekat Khadijah. Nak bangkit dengan Khadijah, kena tiru cara Khadijah. Cara Khadijah. Betul lah suami kena bantu isteri di rumah. Suami kena bantu. Tetapi isteri bantu suami, kadang-kadang bila bantu tu ingat, inilah cara hidup Khadijah binti Khuwailid, ahli syurga. Suami jangan pula balik-balik rumah, jangan lawan, ikut Khadijah. Tak jadi ya. Sama-sama tolong. Tapi bila kita buat, kita akan rasa seronok buat kerja, semangat buat kerja. Macam mak, kan? Mak kalau kita balik rumah, kita balik, mak petang ni mak tak payah masak, cek nak makan dekat kedai. Mak tak suka. Mak lebih suka, mak lama tak makan masakan mak. Tak apa mak masak. Seronok anak cakap macam tu. Kan? Susah pun tak apa, janji. Mak cek turun KLIA daripada Sabah. Mak tak payah susah cek balik naik teksi. Tak apalah mak seronok nak pergi ambil kat airport. Penat tapi seronok nak pergi ambil anak. Kalau anak telefon, mak cek tak mau naik teksi, mak main ambil kat airport lah, cek rindu main kat airport. Mak pun tak apa, seronok kan. Anak cakap macam tu. Ada anak cakap macam tu? Kan? Ada. Waktu kecil-kecil dulu tarik kain kan, tarik kain. Tarik kain nak tu, nak Angry Bird. Kan bila dah tua, bila dah kita dah berusia, anak-anak macam mak tak apa mak. Kadang kita rasa macam pujuklah mak suruh buat macam ni. Sebab ini perasaan susah dan seronok. Susah dan seronok. Akhirnya buat dengan seronok, syurga pula dapat. InsyaAllah. Jadi kita waktu petang-petang ni lah, saya pun tak ada apa nak cerita sangat. Kita buka soal jawab sikit. Lebih kurang sejam tu, lebih kurang lagi 3 jam kita buka soal jawab. Kita sembang-sembang lah. Kok ada apa-apa? Ada apa-apa nak tanya? Saya pun malam ni dekat-dekat sini, Senawang kot. Surah Mi'raj lah. Ada apa-apa soalan? So Zuhur ni kan, yang mana saya tak tahu, kita tak tahulah, tak payah jawab. Yang mana kita tahu, kita kongsikan. Tanyalah Ustaz. Kalau tak ada soalan, kita tukarlah. Ustaz tanyalah kami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
Hari Ibu. Baik, Hari Ibu, Mother's Day. Happy Mother's Day. Bila hari ni Hari ni Ingatkan besok. Dia macam ni. Dia orang kata haram. Senang macam ni. Nak kata haram kena ada dalil. Nak kata harus pun kena ada dalil. Benda muamalat kebanyakannya harus, melainkan kalau ada datang dalil yang kata haram. Okey. Benda ibadah dia kebanyakannya tak boleh buat, melainkan ada dalil yang suruh kita buat, ataupun ada cerita tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan dalam kaedah Islam. Dalam bab sambutan Hari Ibu, dia masuk dalam kategori apa? Dia masuk dalam kategori muamalah, meraihkan. Kecuali bila ada satu cerita orang kaitkan sebenarnya diraihkan Hari Ibu ini ada kaitan dengan agama tertentu. Dia faham ada kaitan dengan agama tertentu, iaitu agama Nasrani. Baik, tak apa. Dia kata ada kaitan dengan mother dan sebagainya. Kita nak dapat satu pembuktian tentang kaitan dengan agama, kita kena dapat data daripada orang Kristian itu sendiri. Kalau kita kait dengan Kristian, kalaulah Kristian kata kami tak pernah pun sambut kerana Tuhan, maka tak ada masalah lah. Tapi kalau Kristian kata ya ada kaitan dengan Tuhan, clear, dan benda itu clear, dan kita menyambut khusus mengikut tarikh yang mereka raikan, kerana dengan upacara agama itu maka tidak dibenarkan. Satu. Nombor dua, kalaulah upacara yang dianggap meniru ini, dia tasyabuh ini meniru agama orang lain. Kalaulah upacara ini dianggap sesuatu yang diraikan oleh semua orang. Sebagai contoh, mana ada ajaran kita ajar sambut hari kebangsaan? Ada tak? Sambut hari kemerdekaan. Kita pun tiru negara-negara orang bukan Islam. Orang negara Islam, dia orang merdeka, dia orang pun buat National Day. Kita pun buat, tapi ikut tarikh kita. Siapa yang ajak kita ni? Betul tak? Jadi bila kita tengok benda tu tak ada masalah sebenarnya, sebab dia berkaitan dengan sambutan yang bukan kita anggap itu perayaan keagamaan. Kalaulah saya faham, viral lah. Dulu saya duduk, waktu tu Ustaz Azhar Idul, saya bincang dengan dia tentang sambutan tahun baru dengan sambutan Hari Ibu. Sebab sambutan tahun baru kami buat sekali. Sambut tahun baru, countdown dengan dia. Dia tanya dia kata memanglah Hari Ibu ni, sambutan tahun baru ni kalau ikutnya tak boleh, sebab dia ikut tahun Nabi, kelahiran Nabi Isa AS, dan ada kaitan dengan agama. Tapi kita nak ambil kita nak jadikan tahun perkiraan tahun baru. Benda kita pun duk guna kalender Masihi, pertukaran tahun. Dan kita buat program ini tak menganggap langsung. Jadi walaupun Ustaz Azhar Idrus kata sambutan Hari Ibu dulu tak boleh, tapi Ustaz Azhar Idrus juga mengiktiraf kalau tak ada kaitan dengan agama, dan itu kaitan kita hari lain pun menghormati ibu. Hari ini pun hormat ibu, besok menghormat ibu. Cuma bila ada tarikh-tarikh ni dia bagi teringat sikit, ikut sukalah. Maka tak menjadi kesalahan untuk kita sambut pada hari ini. Asalkan jangan kita ingat yang ni ada kaitan dengan agama lain dan kita kaitkan dengan agama lain, kena buat tarikh ni juga. Surau boleh buat aktiviti sambutan Hari Ibu. Lah ni ramai orang tazkirah Hari Ibu, sambut Hari Ibu. Saya esok lusa ada lagi. Dia tak buat ikut hari ni, dia buat lusa. Sebab saja bila orang dalam mood tengah ni buat sambutan Hari Ibu, panggil ibu-ibu bagi ceramah untuk cerita tentang ibu ni apa jasa dia. Ada Johor saya nak kena pergi cerita sambut Hari Ibu, bukanlah hari ni, tapi lebih minggu depan kot kena pergi. Nak cerita tentang ibu, sumbangan dia. Jadi anak-anak pun datang, okey, bagilah, nak bagi hadiah pada ibu. Kalau kita nak buat bulan Ramadan pun silakan. Janji kita tak fix pada hari ini saja. Itu je. Tak ada masalah. Saya anggap tak ada masalah. Selagi mana kita tak kaitkan dengan agama. Memang ada pendapat kata tak boleh, sebab memang kata jelas dengan agama lain-lain sekian. Dia akan ada kaitan lah. Habis tu hari guru, lepas tu hari bapa, lepas tu hari pahlawan. Hari pahlawan ni sebenarnya berkabung. Berkabung pun kalau ikut tak boleh. Tapi kenapa boleh? Sebab dah jadi perayaan kenegaraan. Jadi perayaan yang biasa-biasa.
Kalau nak ikut banyak yang tak boleh ni. Kalau kita nak fix, nak ketatkan, banyak yang tak boleh. Hari apa lagi kita sambut? Hari buruh. Islam ajak tak hari buruh? Tuan-tuan cuti tak? Cuti dia tak ada kaitan. Ada kaitan dengan agama tak? Tak ada kaitan dengan agama. Tapi siapa yang membuat ada adat budaya ni? Sosialis. Okey? Sosialis yang ajak benda ni. Tapi kenapa kita sambut? Sebab benda itu tak ada masalah. Benda yang tidak ada kaitan. Sama macam hari ibu. Kalaulah betul-betul kita anggap kalau kena buat hari ni dah ada kaitan, dikaitkan dengan agama, maka tak perlu buat. Tapi kalau satu dunia sambut dalam keadaan tidak menganggap ini kaitan dengan agama, anggap kaitan sebab memuliakan ibu, tidak menjadi kesalahan. Wallahu a'lam. Kita raikanlah pendapat-pendapat yang lain, tetapi ini pandangan saya dalam bab inilah. Wallahu a'lam. Sebab tasyabuh ni dia satu isu yang sukar untuk kita jawab. Sebagai contoh, dulu tuan-tuan, dulu pakai coat, pakai tie, ulama dulu kata haram. Okey? Sebab dia pakaian orang bukan Islam. Adakah kita nak sebut ulama dulu ni kolot? Tak boleh. Sebab pada zaman itu pakaian itu memang pakaian orang bukan Islam. Tambah-tambah waktu di Indonesia, ulama Indonesia dia cukup tak suka dengan Belanda. Jadi Belanda bila mai pakai baju macam Inggeris ni, dia anggap siapa yang pakai baju macam ni, dia anggap baju menyerupai orang bukan Islam, baju ini tasyabuh, maka diharamkan. Kalau kita hidup pada zaman itu, maka kita pun kena hormati ulama pada zaman itu. Sebab dalam tempoh peperangan, dalam keadaan kita anggap tu orang bukan Islam dan kita orang Islam, ni kenapa pakai macam mereka? Tapi sekarang pakaian tu dah jadi pakaian semua orang. Betul tak? Orang pakai kot, mufti pakai kot, Tok guru pun kadang balik pada Masjid Al-Azhar, pakai pun pakai kot juga. Dia ambil hadiah. Siapa lagi? Banyak ustaz pakai kot. Sebab dia jadi pakaian orang biasa. Maka waktu ini ulama kata tidak haram. Kita tak boleh kata pula ulama hari ni open sangat ni. Tak, dia tengok situasi, tengok keadaan. Sama macam hari ibu, kalau dululah memang kerana agama, tak payah. Tapi hari ni saya anggap macam semua tengok dak raikan biasa. Allahu alam, tak ada masalah. InsyaAllah. Kena ada kait hukum. Tentang buat apa pun kena ada kait dengan agama. Tengok Tuhan bagi tak bagi. Bagus soalan ni. Sebab hari ni orang ramai tanya. Soalan ni ramai tanya. Tak tanya. Ada ibu. Ada soalan ni. Ya kak. Siapa yang nak tulis pun tak apalah. Ya, saya tanya sikit. Akak tu lah. Ya kak. Macam mana nak dapat hisab yang mudah? Baik, hisab yang mudah maknanya okey. Memang benar. Satu hari Nabi duduk dengan Abu Bakar dengan Umar. Peristiwa ni Umar duduk lepak dekat luar rumah sebab rumah tak ada makan. Sahabat Nabi ni kadang rumah tak ada makan, dia lepak kat luar. Kita ada makan kat rumah, pergi makan kat tom yam luar. Kan? Dia lepak kat luar, tak ada makan. Jadi Abu Bakar datang. Wahai Umar, kenapa engkau duduk kat luar? Kerana aku tak ada makanan di rumah. Abu Bakar gelak. Abu Bakar kata, aku pun sama. Aku keluar sebab rumah tak ada makan. Dia nak lupakan kelaparan. Dia orang ni simple, tak komplain banyak. Tiba-tiba Nabi datang, Nabi tanya, kenapa kamu berdua duduk sini? Mereka malu-malu nak cakap. Kami rumah tak ada makan ya Rasulullah. Jadi kami duduk kat luar untuk lupakan kelaparan. Nabi pun senyum. Nabi kata, aku pun sama. Okey. Duduklah 3 orang. Jalan-jalan tiba-tiba ada orang datang panggil untuk jamu makan. Nabi pergi dengan sahabat 3 orang ni jamu makan. Makanan tu dia buat untuk keluarganya. Anak dia contoh 4 orang. 4 orang makanan. Tiba-tiba tetamu datang. Nabi Muhammad. Takkan tak jamu. Nabi. Makan tu jadi sikit. Benda makan jadi sikit. Sikit ni, yang tu yang sedap tu. Kan? Benda sikit yang sedap. Tambah pula makan free. Kan? Sikit sedap. Tengah makan-makan tu Nabi tanya, sedap tak? Abu Bakar kata, ya Allah, sikit ni lah, bahagi 3 orang ni lah. Nikmat sikit ni. Rasa nikmat. Nabi bagi tahu, wahai Abu Bakar, nikmat banyak kan nikmat sikit? Dia kata sikit lah nikmat sebab share sikit-sikit. Nabi bagi tahu, nikmat ini juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun.
Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang 'anin na'im, tentang nikmat yang kamu dapat. Semua orang katanya. Sebab itulah sebahagian sahabat kata, aku takut nak baju banyak kerana baju itu akan ditanya oleh Allah. Jawatannya banyak, jawatan akan ditanya. Isteri banyak, isteri akan tanya. Kan, duit banyak, semua kena tanya. Anak banyak kena tanya. Kan? Tapi kita naklah anak ramai, kita nak. Itu fitrah. Kan? Duit banyak, siapa tak nak? Itu fitrah. Tapi kalau duit banyak, kita banyak bagi pada jalan agama, hisab kita akan jadi mudah juga. Duit banyak tak ada manfaat untuk agama. Agama ni bermaksud untuk kita bagi anak kita duit makan pun itu agama lah. Bagi isteri makan itu duit agama lah. Bagi mak kita nafkah itu pun agama. Dia tak semestinya mahat hafiz. Selagi bagi kat mahat hafiz, kat anak tak bagi, tak jadi juga. Maksud dia korbankan banyak mana. Sifir Islam ni mudah. Kita ada 30,000. Banyak mana kita bagi dekat duit tu untuk agama, sikitlah duit itu habiskan untuk kepentingan diri kita sendiri. Banyak mana dihabiskan untuk diri sendiri, sikitlah dia bagikan untuk agama. Banyak mana masa dihabiskan untuk agama, sikitlah masa dihabiskan untuk benda lara. Banyak mana masa dihabiskan untuk benda lara, sikitlah masa dihabiskan untuk agama. Standard sifir dia mudah macam tu je. Jadi bila dapat benda macam ni, banyak mana kita guna manfaat apa yang kita dapat. Sebab apa yang kita dapat ini semua akan ditanya. Sebab itu orang takut harta yang banyak, hisabnya lambat. Walaupun hadis dhaif cerita tentang Abdul Rahman bin Auf akan masuk syurga merangkak kerana hartanya banyak, sebagai ulama kata itu hadis dhaif. Sebab Abdul Rahman bin Auf ni mustahil dia merangkak, sebab orang lain pun ada dalam keadaan laju sepantas kilat. Abdul Rahman bin Auf, orang banyak cerita dalam buku ni, kalau cerita Abdul Rahman bin Auf kaya. Ya, Abdul Rahman bin Auf kaya. Tapi kalau kita baca sejarah Islam, Abdul Rahman bin Auf, 2/3 cerita tentang Abdul Rahman bin Auf ialah cerita jihad, mujahadah, kesungguhan, keimanan, ketakwaan Abdul Rahman bin Auf. Tapi fokus kita banyak pada kaya. Sebab kita tak nampak contoh waktu itu. Padahal semua kebanyakan sahabat kaya. Tapi kaya yang memberi sumbangan. Abu Bakar kaya. Cuma bila dia masuk Islam, dia bagi semua. Osman kaya. Talha bin Ubaidillah kaya. Zubair Al-Awwam kaya. Zubair Al-Awwam meninggal, dia tinggal hartanya, kalkulit dengan rial hari ni, lebih kurang 4.5 juta harta dia. Bila dia meninggal, kalkulit dengan rial. Imam Malik dia meninggal, dia tinggalkan harta lebih kurang 2,600 dinar. Kalkulit lebih kurang 1.5 million harta peninggalan dia. Adakah dia tak beriman, tak zuhud? Tak, itu bukan maksud zuhud. Dia tak apa. Imam Malik, dia banyak kasut. Anak murid cerita, Imam Malik banyak kasut. Tuhan bagikan dia macam-macam. Dia antara ulama yang agak kaya. Dia bila pakai baju, dialah baju kalau orang Arab. Orang Arab, dia pakai jubah warna putih. Dia tak pakai warna lain lah. Malaysia lah yang belah sini warna macam-macam. Kan? Tapi orang Arab, dalam banyak-banyak baju jubah yang putih, yang paling putih adalah pakaian daripada Imam Malik. Kerana alat basuhan Imam Malik itu alat yang sangat berkualiti. Maksudnya dia jaga apa yang nak basuh baju dia tu. Maksudnya dia ada duit. Adakah hisabnya akan lambat? Tidak. Selagi mana dia itu banyak memberi pada apa yang dia ada di tangan dia. Ingatlah, dunia ni di tangan dengan di hati berbeza. Sahabat Nabi, dia dalam hati ni Allah, akhirat. Allah bagi 2/3 dunia dalam tangan. Kita hari ni dunia dalam hati. Tanah apa pun tak ada. Apa pun tak ada di tangan. Sebab Allah nak harta dan tangan. Kita kena ada. Jangan jadi orang miskin. Kena ada harta tangan. Sebab mudah nak bagi ke orang. Itu faham konsep zuhud tu. Ada orang datang pakai baju yang selekeh. Nabi marah. Dia tentang Nabi kata, kenapa kau datang pakai selekeh? Engkau ada kambing tak? Ada. Engkau ada lembu? Ada unta? Ada. Nabi tahu dia ada bisnes. Tapi kenapa kau datang pakai selekeh? Kerana zuhud. Nabi marah. Allah suka dengan atharun ni'mah. Kita ada duit sikit, tuan-tuan ada duit sikit, tuan-tuan nak beli kereta Honda untuk mak, pakailah.
Tuan-tuan ada duit sikit, tuan-tuan kaya, gaji sebulan 50,000. Saya nampak macam Taman Cengal ni memang ada gaya. Nampak muka orang kaya semua ni. Kan, nampak muka tu nampaklah gaya. Kita boleh kenal nampak gaya. Tuan-tuan gaji 50,000 sebulan, nak beli Mercedes, tak ada masalah. Saya sebut di Kuala Lumpur ni masjid Kota Damansara, masjidnya subur. Masya Allah. Subuhnya ramai, jemaahnya ramai. Tok Bilal pakai BMW. Dia datang sembahyang subuh itu, dia kata Mercedes. Kita kancil. Tapi dia tawaduk tak? Tawaduk. Semayang tak? Semayang jemaah. Masjid Bukit Jelutong, satu kali Jumaat collection 30,000. Sebulan tak 120,000. Tu tak kira benda yang nak beli. Okey, kita nak beli kipas, tak masuk collection . Kita nak beli kipas, dalam kipas gergasi tu 35,000. Kalkulit pemasangan lebih kurang 45,000. Pak, orang main tak cek 45,000. Tak apa, tak payah sebut nama, ni saya bagi. Sebab duit ada di tangan Allah dalam hati. Kalau duit ada tangan Allah, tak ada dalam hati, tak bagi. Kalau Allah dalam hati, duit tak ada tangan, nak bagi tapi tak boleh bagi. Saya sebut ni, tuan-tuan, bila bulan Ramadan, Masjid Bukit Jelutong, penduduk tempatan setempat ni tak perlu bawa kereta datang ke masjid. Sebab menyusahkan orang-orang lain yang luar nak solat, parking tak ada. Jadi pihak masjid beli apa? Bagi. Yang macam naik main golf tu kan, kereta tu. Pergi ambil jemaah dekat kawasan. Sebab dia orang ada 3 bagi ni. Pergi ambil jemaah yang tua-tua jalan kaki. Pergi ambil. Sedia perkhidmatan. Sebab orang ada duit. Jadi kita boleh bantu dah orang datang jauh-jauh. Makcik parking kereta nak sembahyang tarawih. Ya Allah, besok sembahyang kat rumah lah. Akhirnya orang datang parking yang sempurna. Sifat dia membantu orang. Duit di tangan. Saya nak sebut yang tentang kaya tadi tu. Kadang-kadang hisab, biasanya orang kata hisab yasirah ni orang yang kaya lambat. Tak. Amalan dia ialah nak kata amal soleh tu dia tergolonglah di kalangan hisab yasirah. Umumlah, tak adalah kata ada amalan khusus nak memudahkan hisab. Antara benda yang Nabi Al-Quran sebut tentang hisab, ada satu benda. Bi ghairi hisab, ada satu benda. Dia tidak akan ada hisab langsung. Teka amalan apa yang Allah sebut tak boleh kira. Sabar. Semayang ada. Semayang jemaah 27 kali ganda. Afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Puasa ada. Surga Rayyan contoh, kan? Haji ada cerita macam mana, zakat ada cerita macam mana. Sabar. Disebut bi ghairi hisab. Tak ada hisab. Ini hisab macam diperkirakan, diperhitung. Tak boleh nak kira. Bergantung sejauh mana kita bersabar. Sabar susah. Sabar, redha. Mula 3 benda besar. Sabar, lepas sabar, redha. Lepas redha, yang ni yang susah, nampak senang. Syukur. Syukur ni lebih tinggi daripada sabar sebenarnya. Okey, sebab ramai orang boleh sabar, tak ramai orang boleh syukur. Sakit di hospital, sabar. Kan? Tengah sihat, ada tak? Alhamdulillah. Cek doktor, darah atas berapa, bawah berapa, kencing berapa. Kan kita duk sembang benda tu selalu. Saya balik kampung, pakcik-pakcik sembang yang tu je. Atas berapa, bawah berapa. Sembang kan. Cek. Makcik hari ni darah okey lah sikit. Syukur, Alhamdulillah. Kan? Tapi kalau kita cek sakit teruk ni. Ya Allah. Sabarlah ya Allah. Ya Allah. Apalah ya Allah. Sabar tu. Sabar mudah. Syukur jarang. Kan? Tidak. Naik flight, naik kapal terbang. Naik kapal terbang ni, tengah naik ni semua akan mengucap. Kita sedihlah dengan helikopter ni. Kalau naik helikopter, saya
Pernah orang nak dalam kes-kes tertentu nak Sarawak, nak pergi ceramah satu tempat naik helikopter. Kan? Saya tak berani. Tapi tak apa, tak pernah naik jalan darat, tak apalah. Tapi lepas-lepas ni lagi contoh kita pergi, alamak, naik flight ni waktu tengah duk naik tu semua qul huwallah keluar, ayat kursi keluar, semua keluar. Kan? Bila dah okey, dah okey, tali pinggang pun boleh keluar, dah relax. Sembang lah, I naik flight nak pergi Amsterdam. Cik. Jarang, syukur ada duit lah, anak bagi, boleh pergi jalan umrah. Tapi bila langgang saja, awan, subhanallah, 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 dia keluar balik wirid. Sama, siapa-siapa pun, ustaz pun sama. Betul tak? Sabar biasa, syukur je. Okeylah bang, okey. Fikir berapa nak habis ni? Saya tak tahu fikir berapa habis. Ya, ya. Ya. Baik. 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 Kita bila masuk musim Isra, kita akan dengar masyittah. Kuburnya harum. Betul? Kita pernah dengar Nabi naik Isra, Nabi dengar terumpah Bilal. Tu belum lagi meninggal. Nabi kata terumpah dalam syurga Allah. Sebelum saya nak cerita tu, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan, orang yang mati dalam keadaan soleh, kita meninggal dalam kubur, ada azab kubur tak? Ada tak? Ada kan? Sedangkan Allah ada, kita tempuh tak lagi mizan. Mizan tu timbang berat soleh. Lalu tak lagi? Lalu tak lagi titian sirat. Belum kan? Jangan kata mati. Sebelum mati, tengah duk bawa jenazah. Tak apalah, jangan kata sebelum duk bawa jenazah, 2-3 second sebelum mati. Sakaratul maut. Sakaratul maut, kita tak boleh mereka cerita. Cerita ini disampaikan oleh Nabi. Sebab tak ada orang dalam sakaratul maut boleh balik cerita. Jenazah dah meninggal, tadi sakit tak? Tanya dia. Dia pun boleh tahan. Tak dapat maklumat. Nabi cerita, baru kita tahu. Sam'iyat. 300 tusukan pedang. Sakit tak? Itulah sakaratul maut. Abu Hurairah tak puas hati, Nabi kata ambil kain sutera, lempar dekat pokok duri, tarik kain sutera itu. Itu macam roh keluar. Itulah umpamanya. Sakit tak? Sakit. Dan waktu kita sedang menghadapi sakaratul maut, 2-3 second sebelum kita meninggal, kita tengok jenazah macam tu, kita tak tahu apa dia sedang hadapi. Betul? 2-3 second sebelum kita meninggal, kita akan nampak gambaran-gambaran. Kalau kita buat baik, nampak amalan baik kita. Kita belum masuk kubur lagi kan? Belum timbang berat lagi kan? Belum hisap lagi kan? Belum. Dah nampak dah kan? Kemudian kita dibawa. Tuan-tuan, saat kematian kita akan lepas nyawa ditabut dalam keadaan sakit. Dan sakit itu tidak mampu diluahkan. Kerana yang mampu luahkan itu adalah kita dah tak ada apa dah nak luah. Sakit hari ni kita boleh cakap kat anak, sakit nak oi, mau masuk buat kemo, sakit. Sakit, tapi sakit sakarat tak ada siapa dah meninggal. Dan waktu itu kita berdampingan seorang-seorang. Kita akan diangkat. Tuan-tuan bila tengok majlis jenazah, majlis pengebumian, orang meninggal, pergi tengok. Ikut pergi tengok. Bawa anak pergi tengok. Letak atas katil. Kita pergi tengok. Bila letak atas katil, dulu aku cerita tentang orang. Hari ni orang sedang cerita tentang aku. Di masjid menulis nama aku. Di corong-corong masjid menyebut-nyebut nama aku. Orang sudah hantar WhatsApp merata. Nama kita disebarkan, perginya kita. Kita tak tahu apa kata orang. Kita seorang-seorang duduk atas katil. Seorang-seorang buka kain tengok wajah kita. Kita tak boleh cakap apa. Seorang-seorang datang menyampaikan doa. Ada anak kita datang menangis. Dan ada anak kita yang tak sempat pulang. Tapi kita terpaksa diteruskan dengan cepatkan pengebumian. Ada orang sempat, anak datang. Ada orang tak sempat. Dan waktu itulah kita akan bertanya, mana anak aku? Mana anak aku ni? Hai,
Waktu kita tengah hidup kau tak datang, mati pun kau tak datang. Kan waktu tengah mati kita duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang, satu-satu. Saya nak sebut ni, benda ni. Bila kita duduk dimandikan, tangan pun tak boleh angkat, kuku-kuku, setiap kuku kita akan dibersihkan. Setiap celah-celah ini akan dibasuh. Perut kita akan ditekan. Orang urus jenazah dia tahu. Perut akan ditekan, dikeluarkan najis kita. Kan? Kemudian alat kemaluan kita di dubur kita akan dibersihkan. Dia akan ambil kain dan kain itu akan bersihkan ataupun kain digunakan. Waktu itu orang tak boleh tengok kita, kita tak boleh bergerak. Air masuk dalam hidung kita, masuk dalam mulut kita. Mungkin mulut kita tak tutup rapat, mata kita mungkin tak tutup rapat, kan? Ditutupkan, dimandikan dengan sabun 3 kali. Kita akan rasa satu-satu. Orang angkat kita, badan kita tak boleh buat apa, letak atas lantai, atas kain kafan. Orang lelakinya 3, orang perempuannya 5. Kan? Orang balut badan kita, seorang demi seorang. Kita tengok kiri kanan adik-beradik tengah menangis. Ada yang sedang sedih dengan pemergian kita. Kita tak tangan kita, orang letak minyak atar, minyak wangi, orang datang cium kita. Kita tak boleh bergerak ke mana-mana dah. Dan saat itu, bila kita diangkat, letak atas bahu, orang mengangkat jenazah. Abu Sa'id Al-Khudri sebut satu hadis sahih, bila kita diangkat, dah balut kafan elok kan, kita dibawa. Bila kita bawa, dulu zaman Nabi tak ada kenderaan. Nabi suruh bila bawa jenazah, bawa jalan laju. Bawa bukan lari, jalan laju. Sekarang kita ada van. Van janganlah merempit pula. Tapi nak beritahu kenapa laju. Ini ada cerita. Ini belum masuk sisap. Okey. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata kepada Nabi, bagitahu ke Abu Sa'id, ketika kamu berada di atas bahu-bahu manusia yang membawa kamu dalam perjalanan menuju ke kubur, maka waktu itu orang saleh yang berada di atas bahu jenazah seorang saleh, kamu tidak dengar ketika sedang dibawa di atas bahu, dia akan menjerit. Yang saleh akan menjerit, Isra'u, Isra'u, Isra'u. Cepat bawa aku, jangan tangguh lagi. Aku nak masuk dalam kubur. Belum syurga lagi ni. Cepat bawa aku, Isra'u, cepat, cepat. Sebab tu sunnah jalan cepat. Bawalah aku nak masuk dalam kubur. Aku nampak nikmat duduk dalam kubur. Yang nampak sempit, kita nampak sempit, tapi dia nampak luas daripada dunia dan isinya. Dan ketika itu, orang yang berada di atas bahu, kalau orang itu orang yang melakukan maksiat, tidak saleh. Na'udzubillah min zalik. Dan dia juga akan menjerit, ya wailati, wailati, celakalah aku dan celakalah kamu. Kamu semua nak bawa aku ke mana sebenarnya ni? Sebab dia duk nampak kubur di tempat yang sangat menakutkan. Celakalah aku dan celakalah kamu. Kemana kamu nak bawa aku? Kemana nak bawa aku? Tuan-tuan, bayangkan orang takut nak lempar daripada bangunan yang tinggi. Dia akan menjerit-jerit, meronta-ronta. Sebab dia tahu jatuh akan hancur. Dia nampak kubur. Celakalah, celakalah, celakalah kamu. Maka waktu itu tengah duk bawa, Nabi sebut Abu Sa'id Al-Khudri. Yang membawanya ketika itu tidak mendengar. Yang dengar dia dan para malaikat. Yang duk bawa tak dengar. Kalaulah orang yang membawa jenazah itu mendengar jeritan orang yang berada di atas bahu, nescaya mereka akan jatuh pingsan. Apa tadi kata apa? Hempah. Nescaya mereka akan jatuh pingsan kerana terkejut dengan jeritan suara manusia yang amat dahsyat. Saya sebutnya kubur. Kubur. Baik. Ada atau tidak orang masuk syurga terus? Sebab itu saya sebut ulama khilaf, ada yang kata masuk syurga terus, ada yang menjadi burung dalam syurga Allah. Okey. Dalam kitab Ar-Ruh, Al-Imam Ibnul Qayyim kata menjadi burung dalam syurga Allah. Dia berterbangan. Ada sahabat Nabi Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar ni, saya sampai di makam dia di Mu'tah, Jordan. Saya pijak saja saya tak tahan ayam mata. Kali kedua pergi tak berapa sangat, saya pergi 2 kali. Kali pertama pergi rombongan dengan kawan. Kali kedua pergi romantika. Romantika ni rancangan lah, dia bawa pergi. Tak pergi. Tapi kali pertama sampai di Jordan, Mu'tah. Kita baca sejarah Islam.
Kita duk mengajak orang cerita sejarah Islam. Kita bandingkan sahabat dengan kita. Bila kita bandingkan sahabat dengan kita debu pun tidak layak untuk sahabat. Tak layak. Kita pergi kat kubur Uhud. Orang kata, ustaz buat apa? Tiap-tiap tahun pergi umrah, pergi ke kuburan Uhud. Saya kata, pergi. Nabi lalu Uhud, Nabi menangis. Kerana Nabi kata, ini pioneer Islam. Orang awal Islam. Mereka korban kerana aku. Kita pergi Uhud ni tuan-tuan. Kita kalau mengaji, siapa yang ada dekat Uhud tu, kaki ni lembek. Rasa, ya Allah, mereka dengan kita jauh. Saya ustaz, saya rasa jauhlah perjuangan dia. Saya rasa duduk kat Jordan turun-turun. Ja'far bin Abi Talib, saya turun-turun pijak. Kita dah tahu dah. Makam 3 orang sahabat yang selalu orang cerita. Nabi tak pergi Mu'tah. Nabi lantik 3 orang panglima. Nabi lantik Zaid bin Harithah. Zaid, kalau engkau mati, ganti dengan Ja'far bin Abi Talib. Ja'far ni adik-beradik Nabi. Ganti, kalau Ja'far syahid, ganti dengan Abdullah bin Rawaha. Pilah 3 orang panglima. Nabi tak beritahu kalau Abdullah meninggal, siapa ganti. Inilah start Khalid Al-Walid nampak sebagai wira bila dia ganti. 3 orang ni, tuan-tuan, dalam perjuangan, pergi jalan ni tuan-tuan, 3,000 orang. 3,000 orang. Bila dalam perjalanan, Nabi tak pergi, orang semua sebut, kalau pergi ni mati ni, mati. Jomlah patah balik, jom patah balik. Tapi sebab sayang, Nabi gunting bendera Nabi bagi. Ini bendera ni aku bagi, amanah. Orang duk bawa bendera semangat tuan-tuan. Dia rasa bendera Nabi sayang, bendera pun sayang. Bawa. Bila mana ada orang nak patah balik, Zaid bin Harithah jadi ketua panglima. Dia kata, hari ini aku nak cakap pada kamu semua, siapa yang nak balik, aku hari ini kumpul semua orang, aku akan takbir 3 kali. Takbir yang pertama, siapa rasa nak balik, balik. Allahu Akbar. Semua 3,000 orang tak balik, duduk kekal. Takbir yang kedua, kalau siapa rasa nak kekal dalam tentera Muhammad, jom cabut pedang daripada sarungnya. Allahu Akbar. Semua cabut, seorang pun tak berganjak. Tadi takut nak perang ni. Tapi hari ni bila sebut Nabi Muhammad bagi bendera, semua sayang Nabi. Takbir yang ketiga, kalau kamu sayang Nabi Muhammad, jangan lagi duduk atas bukit ini dan kita turun berperang. Allahu Akbar kali ketiga. 3,000 tentera ini turun berperang. Depan mereka ada 200,000 orang. Macam mana kita tak sedih? Kita sampai, kita tengok medan ni. Ya Allah, iman. Orang yang rasa dunia ni tak ada nilai, duk nampak syurga Allah. 3 orang ni. Zaid meninggal, mati syahid. Ja'far ambil bendera. Ja'far pegang bendera. Ja'far pegang bendera. Kita boleh baca dekat batu kat makam dia. Kat makam tu tulis cerita dia. Ja'far pegang bendera, tangannya ditetak. Jatuh tangan, jatuh bendera. Dia turun daripada unta, dia angkat bendera. Dia lupa tangan dia. Angkat bendera. Lagi tangan tak angkat. Tangan ni kena tetak, dia kepit celah ketiak. Yang ni pun kena tetak, dia celik celah ketiak. Memang orang saksikan, ni cerita, saksikan. Last kali dalam keadaan terhoyong-hayang, orang datang pada belakang, tikam pada belakang, pada punggung dia, tarik ke atas, terbelah dia. Dan orang sebut lebih kurang hampir 60 hingga 70 kesan tikaman, tahan sakit. Masya Allah. Bila mana dia digantikan, ganti pula Abdullah bin Rawaha. Orang bagi tahu Abdullah, Ja'far sudah mati syahid. Waktu itu dia tengah lapar perang tuan-tuan, bukannya senang. Tengah perang ada orang bagi daging, dia makan. Tengah sambil duk perang ni, nak tahan, tenaga tak ada, makan daging. Ja'far sudah mati syahid. Ja'far sudah mati syahid. Abdullah, tugas engkau ganti panglima. Abdullah jawab apa? Dia cakap dalam hati. Dia muntahkan daging dia. Dia sebut, Abdullah, Ja'far sudah masuk syurga. Kenapa engkau nak makan lagi? Habiskan daging engkau dalam syurga Allah. Dia terus perang dan dia mati syahid. Jadi makam ni, kita pergi kuburan Mu'tah. Siapa pernah sampai ziarah Jordan, sampai di situ kita akan sampai. Kalau siapa yang faham cerita ni, dia turun bah ya. Turun bah. Saya turun bah, saya tak tahan. Rasa sebab. Rasa tengok hebat dia orang macam ni. Nabi tengok Ja'far, adik-beradik Nabi. Nabi kata apa? Nabi tengok tangan tak ada kiri kanan. Nabi kata, Ja'far at-Tayyar. Ja'far at-Tayyar. Kedua-dua tangannya terpotong, digantikan dengan sayap burung daripada syurga. Dia terus berada dalam syurga Allah. Nabi sebut untuk Ja'far. Maksudnya terek. Ada hisab tak? Ada tak cerita tentang sirat?
Ini saja simbolik dan benda ini benar-benar akan ada. Masuk tak masuk nombor 2, tapi sirat itu benar. Azab kubur itu benar. Mizan itu benar. Telaga Kautsar itu benar. Telaga Haud itu benar. Ini semua benar. Bukan cerita dongeng. Bukan kita baca mestika ke apa dah. Ini cerita benar. Tapi nak sebut, Nabi kata, terus masuk dalam syurga Allah. Ja'far At-Tayyar. Nabi sedih tengok dia. Nabi kata, ij'alu li ali Ja'far ta'aman. Balik nanti, tolong buat makan dekat anak beranak dia. Hampa semua balik pilihan anak dia, isteri dia. Nabi kesian dekat Ja'far At-Tayyar. Saya sebut ni, peristiwa-peristiwa ni, orang yang hebat ni, Nabi sebut direct, dia terus masuk syurga Allah. Tuan ziarah lah. Ajaklah anak kita tentang benda ni. Ceritalah kepada mereka tentang kehebatan orang. Saya cerita ni banyak kali dah, tapi saya tak seram dulu rumah. Saya terbayang kita dengan bandingan kita punya pejuk. Tak adalah juang apalah sangat, tak ada apa. Nak dibandingkan dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tentang hisab, benda itu ada, semua orang akan dihisab, tetapi ada orang yang terus berada dalam syurga Allah bighairi hisab, tanpa hisab, antaranya syuhada. Syuhada ini berada dalam syurga Allah. Kalau tak jadi orang mati syahid pun, Al-Quran, Allah sebut, Nabi sebut, sesungguhnya orang yang mana berdamping dengan Al-Quran, ya'ti yaumal qiyamah fa innahu syafi'an li ashabi. Quran akan jadi syafaat, dan orang yang duduk dalam kubur yang sentiasa waktu hidup bersama dengan Quran, berdamping dengan Quran, dia akan seronok dalam kubur. Belum masuk syurga, tapi seronok dalam kubur pun lain macam dah, dengan cahaya Al-Quran. Orang Quran, dia bangun, dia akan dibangkitkan, pakaiannya pakaian yang sangat indah, pakaian Al-Quran. Kan kita baca, Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah muliakan kami dengan Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Waj'alni, jadikanlah dia pemimpin kami, nuran cahaya kami, dan petunjuk kami. Allahumma dzakirna minhum ma nusina. Ada sebahagian kata nasina, ada sebahagian sebut nusina. Ingatkan kami ketika kami lupa tentang Quran. Warzuqna tilawatahu. Bagilah kami ni mampu, ada kesempatan nak baca dia. Ana al-laili wa atrafan nahar, malam dan siang. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadikan Quran hujjah. Kan doa akhir kita khatam Quran. Dan ada doa dalam khatam Quran biasa imam akan baca bila buat majlis khatam Quran, Allahumma zayyina bi zinatil Quran. Ya Allah, hiaskan diri kami dengan Al-Quran. Allahumma zayyina bi zinatil Quran wa akrimna bi karamatil Quran wa syarrifna bi syarafatil Quran wa albisna bi khil'atil Quran. Muliakan kami dengan Quran, pakaikan kami dengan pakaian Al-Quran. Wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Quran. Quran banyak cerita tentang kubur. Kalau cerita special VVIP kubur, kebanyakan hadis kait dengan Quran. Okey? Kalau cerita titian sirat ataupun titian sirat hisab, banyak cerita tentang orang mati syahid. Dia kubur ni banyak Quran. Banyak cerita Quran. Cukup tuan-tuan, jawapan nak habis ni. Saya okey ya, tuan-tuan ya. Saya tak pergi mana, saya tunggu sampai ni pergi awam. Kita habis masa dah 3:40 dah. Kan? Tak ada soalan kot? Ada soalan ke? Cukup lah kot dah. Saya bagilah amalan sikit lah. Amalan dah main-main jauh-jauh ni. Bagi satu amalan. Satu je. Satu pun amal pun dah okey dah. Satu je. Jangan tinggal lah. Tak payah salin. Kita tahu. Banyak amalan yang kita tahu, tapi kita tak amal. Betul tak? Ada hadis Nabi beritahu, siapa sembahyang qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, Allah akan ampun dosa dia. Ramai orang tahu, tapi ramai tak amal. Kan? Kita pernah dengar satu zikir yang Allah sebut ringan di bibir, berat pada timbangan. Pernah dengar? Apa dia? Pernah dengar dah? Rajin amal dah? InsyaAllah. Saya buat lagu, ada album lagu tentang hadis ni. Hadis ni dia orang Arab buat lagu, bagi hafal mudah.
Sebab dia bunyi hadis ni macam syair. Kalimatan habibatan ilar rahman khafifatan 'alal lisan thaqilatan fil mizan. Dua kalimah yang dicinta oleh Allah, sungguh ringan pada sebutan, namun berat pada timbangan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Apa ingat subhanallah bihamdi, subhanallahil azim dengan tinggal. Satu lagi, siapa yang lepas solat jangan tinggal untuk baca ayat Ada hadis sahih kan sebut, barang siapa yang selepas solat membaca ayat kursi, tidak ada yang memisahkan dia dengan syurga Allah, melainkan dengan mati. Maksudnya kalau dia mati, terus dia masuk syurga. Kita kata loh, tak berjuang apa pun masuk syurga dah. Kan? Simple kan? Memang simple. Cuma tak ramai orang amal. Semayang qabliyah, ba'diyah, zuhur, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, dan yang terakhir baca ayat kursi sebelum selepas. Lain-lain itu kita tambah-tambahlah. Bangun pada tidur, bila jaga daripada tidur, Allah ampun dosa manusia macam mana? Terjaga daripada tidur, tak larat nak bangun tahajud, tapi jawab apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah ampun dosa. Terjaga tidur, tak sengaja nak pergi tandas, baca itu pun Allah ampun dosa. Simple kan? Cuma nak amal ataupun tak amal. Macam-macam lah. InsyaAllah Allah ni dia nak bagi syurga untuk hamba-hamba dia. Dia nak bagi sebenarnya. Allahu'alam. Saya minta ampun, minta maaf lah, berlaku terkasar bahasa ataupun terkurang tak kena. Cakap pun kadang-kadang tahan ni duk nak batuk tapi tak boleh batuk. Yang kita batuk tu kita terkeluar lah. Semoga Allah mengampunkan dosa kita. Allah letak kita pada waktu petang ini di waktu orang-orang yang disukai oleh Allah. Allah suka kita kat sini waktu ni, maka kita pun ada di tempatnya Allah sukai insya-Allah. Allahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, Tuhan kami, ampun dosa kami, dosa kedua ibu dan ayah kami. Kasihanilah mak ayah kami, ya Allah, seperti mana mereka kasih dan sayang kepada kami sewaktu kami kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau Maha Kasih, Kau Maha Penyayang, ya Allah. Kau ampun dosa isteri kami, ampun dosa suami kami, ampun dosa anak-anak kami, dosa kawan-kawan kami, adik-beradik kami, dosa jiran-jiran kami, ampun dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau ampunkan dosa kami semua, ya Allah. Ya Allah, kurniakan kepada kami zuriat, pasangan, anak-anak yang menyejukkan mata kami, anak-anak yang saleh dan salihah. Ya Allah, Kau hidupkan suasana agama dalam rumah kami, ya Allah. Hidupkan suasana agama dalam kampung kami, hidupkan suasana agama dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah, jauhkanlah kami daripada su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau kurniakan kesejahteraan, kebahagiaan kepada adik-beradik kami yang berada di Syria, di Gaza, di Iraq, di seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, berilah mereka bahagia seperti mana kami bahagia dengan anak-anak kami di rumah kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.